Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kitab Qasasul Anbiya karangan Imam Ibn Kathir. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq. Baik. Di sinilah permulaan kepada orang kata apa, simpang itu, daripada Nabi Ibrahim pecah kepada Ishaq dan Ismail. Jadi Ishaq itu menurunkan keturunan yang banyak menjadi rasul Bani Israel, dan Ismail itu daripada keturunan Nabi Ismail itu tidak ada rasul sampailah Rasulullah SAW. Jadi di sinilah permulaan simpang itu malam ni insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubinun. Yang bermaksud, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang menzalimi dirinya sendiri dengan nyata. Jadi dalam ayat ni jelas Allah beritahu keturunan Nabi Ishaq itu, Allah sebut kat sini bahawa wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Allah telah berkati Nabi Ibrahim dan berkati Nabi Ishaq, dan keturunan Nabi Ishaq itu wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun. Daripada keturunan Nabi Ishaq itu dah memang ada yang muhsinun, iaitu orang yang soleh, orang yang baik, dan ada orang yang zalim. Daripada awal lagi mula-mula Allah dah habaq dah akan terbit daripada keturunan ini memang dua puak. Satunya memang muhsin, memang baik, memang soleh, hatta bahkan ada jadi rasul pun, mulia. Tetapi tak dinafikan daripada kelompok ini juga ada yang jahat, ada yang zalim dan sebagainya. Ini yang berlaku kepada Bani Israel. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, ayat surah As-Saff ayat terakhir, kata Allah merakamkan kata-kata Nabi Isa alaihissalam, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifatun. Kata Allah, fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Bani Israel itu nanti kelak fa amanat ta'ifatun minhum, satu taifah itu, satu kelompok akan beriman, wa kafarat ta'ifah, satu lagi akan kufur, akan kafir. Wa ammal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, kata Allah. Dan dengan takut kelak Allah akan mentakdirkan yang beriman itu akan mengalahkan yang kafir itu. Itu hakikatnya yang perlu Bani Israel ataupun orang Yahudi sekarang yang kafir ni, dia kena tahu yang dia akan kalah. Kod mana pun dia pusing, kod mana pun dia pi, dia akan kalah. Dan mereka mengetahuinya benda ni, tuan-tuan. Dan Allah dah sebut kita awal lagi dah, iaitu memang Bani Israel ini mulia, tetapi dalam kalangan mereka itu ada yang betul-betul mulia, jadi rasul dan jadi ulama, jadi wali dan sebagainya. Ada juga yang jadi jahat. Sejak daripada awal, sejak daripada ayat Allah nak cerita tentang kelahiran Nabi Ishaq lagi, Allah dah habaq dah future, masa depan puak ini akan terbit dua puak. Dan dalam ayat yang lain kata Allah tadi itu, yang beriman itu akan menang ke atas orang yang kafir itu. Kalau orang tanya lagi, macam mana kalau dekat Palestin sekarang ada orang Yahudi yang baik-baik, yang ortodok, mereka ni jadi lagu mana? Adakah mereka akan kenal sekali? Ataupun mereka nanti esok perang Malhamah Kubra ni, mereka jadi lagu mana? Adakah mereka akan sokong Yahudi ataupun macam mana? Dalam Al-Quran surah An-Nisa, tapi 159 ayat dia. Ayat 159. Saya tengok balik sama ada surah An-Nisa 159. Surah An-Nisa
Saya tak ingat ayat tu, tapi ayat surah An-Nisa ayat 159. Kalau Abang Jack boleh tengok Ustaz. Boleh kan? Saya tak hafal. Tapi saya ingat surah An-Nisa ayat 159 itu jawapannya terhadap orang Yahudi ni apa jadi kat depa nanti. Tuan-tuan tengok sekali lah. Kod saya silap kod. Kalau siapa yang ada nak tengok kan. Betul ya? Baca kod kuat tengok apa. Mai tanya. Betul tak? Pasal Abang Jeb punya handset terjemahan orang putih. Kena cari hak Melayu. Abang Jeb baca hak Melayu terus tak apa? 159. Betul ayat tu. Allah sebut dah jawapan kepada kita, kalau depa betul-betul beriman, kalau kita kata orang Yahudi sana ada yang baik, depa ni kira sembahyang semua macam kita, sebagai kita duk tengok media kan. Kokoklah betul ada yang baik sungguh, cuma tak dapat hidayah lagi, cuma betul-betul tak faham Islam lagi. Depa jadi lagu mana? Allah sebut dalam Quran dah. Kalau betul-betul depa ikhlas, Nabi Isa turun, depa mesti ikut Nabi Isa. Tu saja. Kalau mereka tak ikhlas, mereka berdusta, Dajjal keluar, dia akan menganggap Dajjal itu Nabi Isa, the false Messiah. Jadi dia akan ikut Dajjal. Jadi ada peluang lah untuk mereka yang baik-baik itu. Maksudnya, kok mana pun kalau mereka betul beriman, betul cinta Nabi Isa, mereka akan masuk Islam lah bila Nabi Isa turun. Memang daripada asalnya akan berlaku dukhan dulu. Kata Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Bisyarhi Jami'in Tirmizi, katanya qad ikhtilaf al-ulama fi tartibiha. Ulama berbeza di dalam penyusunan tarikh, penyusunan peristiwa kiamat. Tetapi inna awwala ayat, tapi dalam kiraan dia antara yang majoriti setuju, tanda pertama kiamat, tanda besar kiamat itu berlakunya adalah ad-dukhan, summa khurujud dajjal, summa nuzul Isa. Mula-mula berlaku asap yang sangat banyak dulu, kemudian barulah keluar dajjal, dan barulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian barulah summa khuruju Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya sampai habis, sampai wutu'lu syams, sampai terbitnya matahari fi maghribiha, daripada arah barat. Tapi nak beritahu, kalau mereka betul, maka ketika itu mereka akan ikut Nabi Isa. Dan mereka akan masuk dalam kelompok orang Islam. Bila ikut Nabi Isa bermaksud mereka masuk agama apa? Agama Islam. Pasal Nabi Isa turun membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil? Dalam hadis yang lain, ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa alaihi salam turun, Imam Mahdi nak jadi imam dah. Qamat dah, dia qamatkan, Imam Mahdi nak naik dah. Masa tu Nabi Isa turun. Jadi Imam Mahdi tolak Nabi Isa pergi depan untuk jadi imam. Nabi Isa kata apa? Qamat ini dilaungkan untukmu. Maka Nabi Isa tolak Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa duduk belakang menjadi makmum kepada Imam Mahdi. Maka itu menjadi dalil bahawasanya Nabi Isa turun dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka tuan-tuan jelas ayat yang pertama ni bagi tahu memang keturunan Nabi Ishaq begitu. Yang soleh ramai lah, ramai jadi nabi pun dah, tapi lately ni banyak yang kuih merapu dah. Baik. Depa start tak puas hati ni sejak bila mana Rasulullah SAW diutuskan. Itu start depa mula-mula tak puas hati. Masa depa duk harap Rasulullah SAW, nabi yang depa tunggu tu mai dalam kalangan depa juga kan, daripada Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, semua ni depa ni. Jadi depa duk harap Muhammad yang satu dunia duk tunggu. Muhammad ini, Ahmad ini SAW ini yang dinantikan satu dunia duk tunggu dia. Dia kata yang ni kita jugalah. Tiba-tiba terbit daripada jaluran Nabi Ismail. Yang tu yang depa tak puas hati. Itu permulaan kepada depa tak puas hati ke Allah. Depa punya resis Yahudi ni sampai tahap depa tak puas hati ke Allah. Pasal Allah kenapa pilih lelaki yang paling mulia tu keluar daripada sulbi jalur Nabi Ismail, bukan jalur Nabi Ishaq, yang bukan daripada geng depa. Sampai tahu tu walaupun mereka mengetahui kebenaran. Ada hadis yang lain, hadis yang panjang dalam Sahih Muslim ketika mana menceritakan tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Hadis Bukhari juga menyebutkan bagaimana ketika malam tersebut mereka menyaksikan satu istilah disebut sebagai Nujumu Ahmad, bintang Ahmad. Bintang Ahmad ni takkan kelihatan selagi Ahmad itu tidak lahir. Pada peristiwa kelahiran Ahmad itu, maka bintang itu akan kelihatan. Kita tak tahu macam mana, tapi orang Yahudi tahu.
Depa punya pakar depa, sebab tu Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Rasulullah macam depa kenal anak-anak depa. Tanda kat mana, titik lalat kat mana, semua depa tahu macam anak kita lah kan. Jadi pada malam tersebut, hadis ni riwayat daripada Aisyah. Pada malam tersebut depa melihat kedipan bintang Ahmad yang tak pernah dilihat sebelumnya, yang mereka sangat menantikan. Dalam hadis tersebut mengatakan depa mula cek di rumah-rumah depa, anak cucu depa, jiran-jiran depa dekat Madinah. Siapa yang beranak malam ni? Siapa yang beruntungnya jadi bapa dan mak kepada Ahmad ni? Lelaki yang paling mulia ni. Cek, tak ada. Roger pula dekat geng-geng depa yang menjaga di Mekah. Dalam era hari itulah, tanya pula semalam, siapa yang ada mimpi, siapa yang ada dapat anak? Cari dia kata, Abdul Muttalib dapat cucu. Hadis tu sangat panjang lah. Maka kata peniaga dalam hadis sebut peniaga Yahudi yang duduk di Mekah tu mengatakan, budak ini adalah somebody special lah kelak. Jadi orang-orang Yahudi akan kecewa. Dalam hadis tersebut digunakan perkataan yang halakal Yahud, macam celaka orang Yahudi habis lah. Maksudnya yang depa duk nanti selama ni, depa duk anggap depa ni peluang terakhir, Nabi akhir zaman ni depa, rupanya bukan depa. Jadi depa sangat marah bermula detik itu sampai ke hari inilah. Tapi kalau betul mereka ikhlas, depa wajib sayang Rasulullah SAW. Kalau depa sayang Allah, depa kena terima Rasulullah SAW datang daripada mana pun. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul cinta Allah, ikut Nabi. Ikut Nabi. Jadi depa ngaku depa cinta Allah. Kan depa sebut dalam Quran, nahnu abna'ullah wa ahibbah. Kami ini adalah anak-anak Allah dan yang paling Allah sayang. Tapi bila Allah takdirkan begitu, depa tak boleh terima. Itu orang Yahudi. Baik. Okey. Ahlul Kitab menyebutkan bahawa ketika Nabi Ishaq menikahi Rifqah binti Bitawabil, dia start dengan Nabi Ishaq menikah. Nabi Ishaq lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Iaitu 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Bermaksud Nabi Ishaq adik lah. Nabi Ishaq adik lain mak. Nabi Ishaq muda 14 tahun daripada Nabi Ismail. Baik. Dalam ni Ibnu Katsir cerita bila Nabi Ishaq besar apa nak jadi ni. Ahli Kitab menyebutkan bahawa ketika Ishaq menikahi Rifqah bin Bitawabil, beliau berusia 40 tahun. Ketika ayahnya Ibrahim masih hidup, Rifqah ialah seorang wanita yang mandul. Lalu Ishaq berdoa kepada Allah hingga akhirnya menjadikannya boleh hamil. Darinya lahirlah 2 orang anak lelaki. Yang pertama bernama Al-Aish, yang kedua bernama yang kedua bernama Yaqub. Dia cerita terus. Maka dia kata Nabi Ishaq bila umur 40 tahun kahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah. Dan Nabi Ishaq ada 2 orang anak. Yang pertama nama Al-Aish, Aishu ataupun Aish. Sedap kat nama Aish ni Aish. Kalau kita nak buat Ayyash pun sama jugalah. Apa makna Aish? Hidup. Seorang panglima Hamas dahulunya bernama Yahya Ayyash. Yahya Ayyash ni dia syahid tahun 1996. Dia antara komander awal dan dia juga pakar bom, antara yang pakar strategi warfare dalam perlawanan Hamas ni. Yahya Ayyash nama dia. Dia dirancang untuk dibunuh dengan kematian telefon bimbit. Dia meninggal tahun 1996. Selepas dia tak ada, Israel sangka habislah. Rupanya Allah melahirkan pula, Allah mengangkat pula Syekh Salah Sa'adah yang naik jadi komander seterusnya, yang juga syahid pada tahun 2022. Sebelum Syekh Ahmad Yasin yang syahid 2004 Tapi contoh bacalah sejarah Yahya Ayyash ni, dahsyat juga perjuangan dia. Aish itulah hidup. Baik. Dan Aish inilah yang dikatakan nenek moyang bangsa Rom. Maksudnya bangsa Rom itu main daripada Al-Aish. Iaitu senang abad orang putih lah. Orang putih punya moyang Al-Aish itu. Adapun Yaqub anak kedua, yang pertama anak Nabi Ishaq nama Aish, anak kedua nama Yaqub. Al-Aish anak moyang kepada bangsa orang putih. Senang abad orang Rom, orang putih. Dan Yaqub adalah moyang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi atau Bani Israel. Jadi dia pecah tu. Kalau nampak muka lebih kurang sama orang putih dengan orang Yahudi kan, tak boleh nak beza. Seorang dia main naik sampai Al-Aish, seorang lagi dia naik sampai Nabi Yaqub, naik lagi Nabi Ishaq. Macam itulah. Baik.
Ahlul Kitab juga menyatakan bahawa Ishaq lebih suka Al-Aish daripada Yaqub kerana Al-Aish merupakan anak yang pertama, sedangkan ibunya Rifqah lebih menyukai Yaqub kerana dia lebih kecil. Ni bukan hadis lah, ni Ahlul Kitab saja kata. Ibnu Katsir buat masuk. Sebab apa? Sebab manhaj Ibnu Katsir, kalau penulisan Israiliyat itu tak bertentangan dengan Quran Sunnah dan tidak menyelisihi akidah, maka dia buat masuk dengan tujuan la nusaddiq wala nukazib. Dia tak kata betul, dia tak kata salah, cuma dia masukkan untuk melengkapkan timeline. Itu manhaj ahlu sirah. Kita pernah cerita dah kan, ahlu sirah ni Ibnu Katsir dia ada dua manhaj. Di dalam meneliti hadis dia straight dan dia syadid, tapi di dalam penulisan sirah dia agak tasahul. Tapi memang orang sirah kena begitu, kalau tidak timeline tak lengkap ya. Jadi sebab tu dia masuk ya. Baik, selanjutnya disebutkan ketika Nabi Ishaq berumur tua dan pandangannya sudah mula pudar, dia meminta makanan kepada Al-Aish. Dia menyuruh Al-Aish pergi memburu. Maka Al-Aish pun berangkat pergi memburu, lalu pulanglah membawa hasil buruan. Al-Aish sememangnya seorang pemburu yang handal. Lalu Rifqah menyuruh Nabi Yaqub untuk menyembelih 2 ekor anak kambing yang paling muda dan baik, lalu dimasakkannya dan diberikannya kepada ayahnya. Lalu Yaqub datang dengan membawa masakannya itu lebih awal daripada Al-Aish, dengan maksud agar ayahnya mendoakannya. Ibu Yaqub memakaikan kepada Yaqub pakaian Al-Aish. Saya nak ringkas macam inilah. Nabi sayang dekat Al-Aish. Rifqah pula sayang dekat Yaqub, Nabi Yaqub, pasal anak yang kecil. Jadi Nabi Ishaq ni banyaklah masa dengan Al-Aish. Bukan dia tak sayangkan Nabi Yaqub, cuma mungkinlah anak tu dia harap lebih sikit, dia masuk pergi hutan dan sebagainya. Jadi Nabi Yaqub ni adik, duk main dengan mak. Kau apa-apa ayah duk arah tu lah akan hang sikit ni. Dia bukan kira pilih kasih dah. Tak tahulah sebenarnya saya anak kecil-kecil lagi. Tapi tuan-tuan yang anak besar-besar, tuan-tuan lagi tahu kot, saya tak berani nak kata. Takkan saya nak ajak tuan-tuan lah, saya anak kecil lagi. Sebab saya tak boleh beza lagi. Dua-dua kecil, seorang baru 6 tahun, seorang baru 2 tahun kan. Kali tak boleh beza. Tapi bila sembang dengan orang sini, dia kata kita akan ada rasa juga. Bukan sayang kawan ni lebih daripada kawan ni, dah. Sayang sama. Tapi apa-apa pun aku harap kat dia ni lah kalau bab ni. Kalau bab tu macam tu kan, mungkin betul lah kot noh. Jadi Nabi Ishaq pun begitu dalam bab-bab nak cari makan untuk keluarga, sebab Nabi Ishaq dah tua dah, mata tak nampak dah. Jadi apa-apa pun Nabi dia suruh Al-Aish lah. Jadi mak ni yang rapat dengan Nabi Yaqub, dia kata lah apa-apa pun abang adik kesian kat dia kan. Maka satu ketika Nabi Ishaq suruh Al-Aish pergi hutan, pergi buru kambing dia nak makan. Maka ketika itulah mak dia Rifqah ni kata kat Nabi Yaqub, hampir di lau di belakang tu, hampir cari kambing yang paling sempoi sekali, sembelih, masak, buat lalu apa bersama hang, buat lalu apa pun, pi kat ayah suap dia. Pasal ayah ayah ingat Al-Aish, sebab setiap kali Al-Aish buat main lauk, Nabi Ishaq akan doa. Jadi yang Rifqah buat macam ni pasal dia nak Nabi Ishaq doa kat Yaqub juga. Ni peranan isteri ni. Baik, maka Nabi Yaqub pun pilah masak-masak apa semua, terus nak pi kat Nabi Ishaq tu. Mak ni kata tak sah adik yang pakai baju abang. Dia bagi pakaian Al-Aish kepada Yaqub. Ya. Okey. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub ini badan dia biasa je, tapi Al-Aish ni badan dia ada banyak bulu tebal-tebal. Orang putih kan. Maka bagi pakai bagi tak perasan. Ketika Yaqub sampai kepada ayahnya lalu mendekati makanan itu, maka ayahnya pun berdoalah kepada anaknya ini. Okey. Maka Nabi Yaqub pun suaplah makan, seronoklah ayah doa kat dia. Ringkas cerita, petangnya itu Al-Aish pun balik. Okay, dia pun siap-siap makanan semua, dia mendekatkan diri kepada ayahnya dan dia nak suap makan. Maka ayah dia berkata, "Apakah ini?" Maka kata Al-Aish, "Ini adalah makanan yang ayah inginkan." Jawab Al-Aish. Maka berkata Nabi Ishaq, "Bukankah tadi engkau telah membawakan makanan ini kepada ayah? Maka dan aku telah pun mendoakannya." Maka kata Al-Aish, "Demi Allah, tidak." Maka tahulah Al-Aish bahawa saudaranya Yaqub telah mendahuluinya. Kemarahan pun bergelojok di dalam dirinya. Maka dia berjanji untuk membunuh Nabi Yaqub setelah orang tuanya meninggal dunia. Orang putih duk geram kat Bani Israel ni mungkin mai pada sini lah kot asal dah kan. Tapi ni cerita Ahlul Kitab. Tak kata betul, tak kata salah lah. Tapi memang Al-Aish ni berdendam.
Ya, baik. Setelah mengetahui ancaman itu, ancaman Al-Aish, ibunya menyuruh Yakub, ya, ibu depa dua jugalah menyuruh Yakub agar lari. Mak ni mak yang baik. Bila anak-anak bergaduh, dia tak semuk minyak lagi. Dia tak tuang minyak bagi lagi bergaduh. Dia suruh salah seorang beralah. Dia suruh salah seorang beralah. Dia tahu kalau dia nak lawan juga sekali jadi lagi panjang. Maka dia kata kepada Nabi Yakub, "Pilah Yakub, memang kita pun scam abang hang tadi kan. Kita bukan niat apa pun, kita niat nak suruh hang duk dengan hang sama. Tapi dah abang hang ni take serius sangat sampai nak bunuh, mungkin zaman tu punya tradisi. Kita kadang-kadang tuan-tuan, bila kita dengar apa-apa cerita lama-lama ni, kita tak boleh nak pakai dengan kacamata sekarang. Kita pakai kacamata sekarang tu kita ukur, tak logik cerita ni, merapu abang mana nak bunuh adik. Kita kena duduk dalam tempat itu, masa itu, situasi itu, budaya itu, baru kita faham. Ya tak? Kalau kita duduk zaman sekarang ni, kita rasa tak logik lah. Itu dah tuan. Kita kena muhasabah juga di situ itu. Tapi tidaklah bermaksud cerita apa pun yang mai kat kita terima bulat-bulat. Tak juga. Ibnu Jauzi sebut, "Idza ra'aital hadis yubayyinul ma'qul yukhalliful manqul yukhallidul usul fa'lam annahu hadisul mawdu'." Kalau mai kat kita satu-satu cerita, berita yang berselisih dengan akal, berselisih dengan apa yang difirmankan dan disabdakan, dan tak make sense langsung, ketahuilah berita itu berita yang palsu. Itu kaedah nak susun. Tapi tengok juga kalau dalam bab-bab yang macam ni tak bertentangan dengan akal lah. Cuma mungkin budaya di zaman tu begitu keras. Tengoklah, Qabil nak bunuh Habil dan sebagainya. Mungkin begitu. Maka ibu mereka ini yang kata Rifqah ni bagi tahu, "Wahai Yakub, pindah, lari ke rumah saudaranya," iaitu adik kepada Rifqah yang bernama Laban, yang tinggal dekat Haran. Haran ni Syria lah kan. Maka dia kata, "Hampir sat rumah mak ngah. Pi duduk sana sat sampai abang hang okey." Lagu tu lah kalau nak terjemah bahasa Melayu ni. Maka Nabi Yakub pun menyuruh Nabi Yakub pergi tinggal bersama Laban, saudaranya itu, sampai emosi Al-Aish reda. Baik, lebih dari itu, ibunya juga menyuruhkan agar Yakub menikahi dengan sepupu dia. Maka mak dia kata, "Pilah rumah mak ngah, pi duduk sampai abang hang okey. Mak ngah hang pun ada anak dara 2 orang. Try lah mengorak tengok." Bahasa mudah begitulah. Baik. Pada hari itu juga Yakub pergi meninggalkan mereka. Pada hari itu juga dia pergi meninggalkan mereka. Dan pada petang harinya itu dia sampai di tempat tujuan dan tidur di sana. Dia mengambil seketul batu dan meletakkannya di bawah kepala lalu tidur. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi melihat seperti tangga yang menjulur dari langit ke bumi. Dia tidur kat situ, kat satu kawasan on the way daripada rumah depa ni nak pergi ke Syria tu. Ni semua wilayah Syam lah ni. Dia tidur, dia mimpi nampak tangga daripada langit turun ke bumi straight. Dan dia menyaksikan para malaikat yang sedang menaik dan turun tangga tersebut. Apa benda tu? Kalau dalam kaedah bahasa, itulah Mi'raj. Mi'raj, Isra' Mi'raj tu kan. Mi'raj ni, perkataan Mi'raj, dia adalah isim alat. Maknanya dia adalah benda. Sebab tu ada ulama kata Mi'raj itu dia peristiwa lah. Kalau secara istilahnya peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi berjalan malam dan Nabi di-mi'rajkan ke langit. Tetapi perkataan Mi'raj itu sendiri adalah tangga. Tangga. Jadi yang dilihat itu adalah Mi'raj lah. Laluan ke langit. Baik. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia merasa gembira dengan mimpi yang baru sahaja dialaminya itu. Oleh kerana terlalu gembira, maka dia bernazar kepada Allah. Jika dia pulang kepada keluarganya nanti dalam keadaan selamat, maka dia akan membina satu tempat untuk menyembah Allah. Dan dia juga bernazar bahawa seluruh rezeki yang dikurniakan kepadanya, 1/10-nya dia buat untuk Allah. Maka dia kata, dia nazar, kalaulah aku balik nanti, aku pergi duduk rumah mak ngah aku Ustaz, aku balik nanti abang aku pun tak tabuh aku balik elok, aku nak buat satu masjid kat sini. Dia nazar macam tu. Baik. Kemudian dia pergi kepada seketul batu dan melomokinya. Melomokinya tu saya tukar bahasa kita lah. Kat sini kita menandainya dengan sapuan minyak. Dia ambil satu batu kat situ, nak bagi tanda, dia ambil minyak, dia sapu.
Dia menamakan tempat itu sebagai Baitul Il ataupun Baitullah. Dan tempat itulah sekarang disebut sebagai Baitul Maqdis. Sekarang bermaksud zaman zaman Ibnu Katsir itulah. Sampai sekarang lah. Yang didirikan oleh Nabi Yaqub. Di situlah batu itulah batu asas Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Yaqub. Pasal dia pun berebut sama tu. Pasal tu. Baik. Tu batu asasnya. Baik. Okey, tak apalah. Maka Nabi Yaqub pun terus pergi duduk di rumah mak ngah dia ni. Okey. Tiba di tempat saudaranya di Huran. Oh, saya silap tuan-tuan. Bukan mak saudara, bapa saudara. Jadi adik Rifqah tu perempuan, lelaki lah. Jadi pak ngah. Dia mendapati bapa saudaranya itu mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang tua nama Lia, yang muda nama Rahil. Yang tua nama Lia, yang muda nama Rahil. Dia suka kat Rahil. Dia tulis panjang, saya habaq tulis lah. Nabi Yaqub suka kat Rahil, kat adik sebab Rahil lebih segak. Oh, Nabi pun pilih hak segak. Lialah. Fitrah manusia tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni macam mana? Manusia kan. Cuma segak itu subjektif. Dalam hadis kan Nabi kata apa? Tunkahu mar'atu limaliha. Nikahilah perempuan itu dengan melihat kepada harta bendanya. Bukanlah nak suruh pilih orang kaya, tapi tengok samalah kan. Tengok sesuai. Limaliha mal bermaksud tengoklah harta dia. Bukan bermaksud Nabi suruh pilih hak kaya. Cuma Nabi kata tengok harta dia bermaksud yang sekufu dengan kita lah, yang lebih-lebih kurang kita. Itu maksudnya. Kalau kita ni satu kedudukan yang sangat susah, kita pergi cari mak datin mana-mana, lagi dia tak selesaikan kita pula, bergaduh cerai pula. Jadi itu maksudnya lima lihat, tengok harta benda dia. Kemudian yang kedua, wali jamaliha. Yang kedua, tengok kecantikan dia. Jadi memanglah kita pun kena tengok halau. Bukan kita tak aku ikhlas, lagu mana mai pun aku terima. Tak ada lah macam tu. Kalau macam tu warak sungguh bagus lah kan. Tapi adakah orang yang memilih lelaki yang elok ataupun perempuan yang elok tu salah? Tak ada lah salah. Fitrah manusia. Cuma elok itu subjektif. Mungkin bagi mungkin bagi bini saya ni handsome tak ada manusia dah. Kan? Tapi mungkin bagi perempuan ni, apa dia pergi nikah dengan kawan tu dah hitam. Kurui pula. Orang mikir lagu tu pula kan. Lagu tu lah bini tuan-tuan pun. Kita di mata depa ni elok tak kira-kira dah. Tak tahu aku tak ada tambah. Tapi kita ni elok sangat dah. Kita pun begitulah, bini kita pun elok bagi mata kita, mungkin bagi orang lain tak elok. Kan? Jadi setiap pasangan itu merupakan hero dan permaisuri kepada pasangan masing-masing, tu saja. Baik. Okey. Tak boleh sebut lebih-lebih sangat ni. Sehari dua ni perempuan tu emosi ni tuan-tuan. Siapa pergi menikah dua tak tahu kat Facebook tu. Saya pun semalam scroll, saya kata hamba siapa, dia kata ya, lelaki ni tak cukup satu. Oh marah. Rupanya ada cerita. Tahulah. Kita nak komen pun susah juga kan. Tapi rumah tangga orang ambil pergi kat depa lah kot, rumah tangga saya kata kat dia tak tengok. Saya kata kat bini saya, kok mana pun rumah tangga orang. Masa bini saya kata baguslah bini hak pertama tu, walaupun lelaki dia dah tipu dia macam tu, dia support lagi lelaki dia. Dia kata itulah bini yang bagus. Dia bukan cerai, bukan lelaki dia cerai dia. Lelaki dia pergi nikah baru tapi tak habang ada kot. Saya pun tak tahu cerita tu sangat. Lelaki dia pun saya tak kenal pun. Lepas tu dia kata bini yang pertama ni bagus, tak marah langsung. Habis tu takkan nak suruh marah, saya kata. Baguslah dia tak marah. Tapi macam mana dia boleh tak marah? Loh, kita susah hati pula ganti. Biarlah dia tak mau marah, dia sabar. Mungkin dia sedih, takkan dia tak sedih kan, orang perempuan ni. Tapi dia sabar, dia redha tu. Tapi kita yang di luar ni, yang tak marah lelaki yang buat macam tu, kita yang jahat tak tahu. Macam kes hari tu Syamsul Yusof dengan bini dia tu. Suruh cerai je. Kita komen lebih, cerai buanglah tu. Tuan-tuan, na'udzubillah, secara tak langsung kita rasa macam kita ikut emosi, kita geram. Tapi tidakkah kita terlibat dalam usaha nak bagi orang cerai? Walaupun dia salah, kita tahu lah dia tipu dan sebagainya, tapi jangan campur lah bab nikah cerai ni. Betul tak tuan-tuan? Jangan campur. Kita bela lelaki tak bela kan? Nipu. Yang tu kena tutup video, boleh cerita-cerita.
So, entah. So. Sebenarnya poligami ni indah kalau kita buat cara elok tu ya. Saya pegang macam tu ya. Saya setakatlah dak kot. Niat dah tak? Oh nak kabur boleh kan pak? Niat. Tak tahu lah kalau hati peribadi ni law tak dak lagi lah. Law tak dak lagi, tak tahu ke depan kan. Orang buat kabur balik kau. Tak tahulah mungkin sebab kita rasa kita susah kan. Tauliah pun tak ada. Macam mana nak nikah sama kami ni seorang sudahlah, tahu seorang pun tak larat nak jaga kan. Mungkin lah setakat lah ni saya tak ada apa, tak ada niat apa lah, tak terfikir lah kan. Cuma kok mana pun kita janganlah campur rumah tangga orang. Kita nak marah boleh sikit-sikit seorang-seorang kita nak sedih boleh, kita nak tumpang solidariti, simpati sama pun tak ada masalah betul. Kita marah kat lelaki tu dia menipu pun tak apalah. Tapi janganlah kita cerai buang tu suruh hidup lelaki macam ni. Jangan. Kita jangan jadi batu api. Kita jangan jadi orang yang nak meruntuhkan rumah tangga orang, jangan. No? Walaupun kita marah. No? Pergi sampai sana ni, tak apa sambung balik. Patah balik no. Sebab tuan tengok lagi, malam ni punya cerita lagi, ini satu panahan terbesar ni kepada golongan ni. Dengar no? Jadi Nabi Yaqub pilih Rahil. Okay, ringkas cerita. Ini panjang ni. Okay, ringkas cerita bila dia nak minang Rahil dekat Pak Ngoh dia kata apa? Bukan kebiasaan kami untuk menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya. Sebelum yang tua menikah. Macam adat kita lah kan. Kalau adik menikah dulu kena bagi mah kat kakak. Macam mana ada kan? Dulu adat dulu kan. Lalu ni orang buat lagi tak? Ada lagi kan? Dia kena bagi mah kat kakak juga kan. Jadi kata Pak Ngoh tak boleh lah. Okay? Kalau engkau mencintai Rahil, kalau kau nak juga, kau kena kerja dengan aku lagi 7 tahun. Pandai Pak Ngoh ni pun. Kena kerja lagi 7 tahun. Free lah ni. Kalau anak adik kena duduk lama lagi. Pasal anda langgar adat. Maka dia pun duduklah 7 tahun bekerja dengan Rahil, bekerja dengan Pak Ngoh dia ni. Cerita ni tuan-tuan, macam cerita seorang budak muda yang dia jumpa buah apple kat sungai, ingat tak? Yang dikatakan dalam cerita tu itu adalah bapa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia tak sabit lagi, tak terbukti lagi. Dikatakanlah, bisa cari riwayat dia, tak jumpa lagi yang betul mana boleh claim tu. Cuma cerita tu adakah sahih tak sahih Allah Taala alam lah. Tak berani kata. Cuma dia bukan hadis lah, dia cerita. Dia jumpa apple kat sungai, dia makan, lepas tu dia teringat, aku makan apple orang ni. Terus dia ikut sungai sampai atas jumpa rumah. Ada kebun buah apple. Maka dia kata mungkin inilah tuan rumah ni. Maka dia tuan apple ni, maka dia kata pak cik tadi saya makan apple pak cik ni di hilir sungai tu. Lelaki ni kata hang makan, kemudian hang naik atas cari. Bagus. Dia tak kata bagi, dia kata siapa suruh hang makan? Makcik tu berbuat marah lah. Kalau sebabkan hang makan apple ni, hang kena kerja dengan aku 7 tahun kan. Maka lelaki dia pun kerja dengan pakcik tu 7 tahun. Lepas kerja pakcik dia kata, dia kata jumpa pakcik tu, pakcik saya dah kerja dengan pakcik 7 tahun dah. Saya nak minta halal lah apple ni. Tak boleh halal lagi, pakcik tu kata. Tak boleh halal lagi kerana apple sebiji ya. Aku hukuman kedua kena menikah dengan anak aku. Anak aku ni buta, pekak dengan bisu kan. Dia pun tak apalah, demi nak halal satu buah apple tu, dia menikah juga. Bila dia menikah juga, malam tu buka bilik, segak sungguh-sungguh. Dia lari pergi kat pak mentua dia. Pakcik kata nak pakcik buta, pekak, bisu ni pasal segak sangat. Dia kata buta pasal tak pernah tengok maksiat, pekak pasal tak pernah dengar maksiat, dan bisu tak pernah cakap benda-benda yang tak elok. Itulah anak aku hadiah untuk maka pun menikah. Cerita tu macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala alam. Banyak kritikan cerita tu. Dan banyak juga quote cerita tu. Saya tak mau main nak kutuk ataupun nak puji, saya tak tahu. Tapi cerita tu memang kita dah dengar daripada sekolah rendah. Saya dah dengar daripada sekolah rendah. Cuma di sudut fiqahnya, kalau buah jumpa di tepi sungai, di ayam mengalir, tak boleh ambil. Kita dah tengok tak ada orang, buah tu buah asli, buah daripada pokok yang tumbuh sendiri, makan je lah. Di sudut fiqahnya, cerita tu tak orang kena lah. Mungkin cerita tu betul, di sudut kesufian, di sudut warak ni betul lah. Aku tak tahulah, saya tak berani kata. Tapi dia tak padan untuk kita untuk menghalalkan apple sebiji dengan 7 tahun punya waktu tu. Ingat bayar lah kat pakcik tu kan. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Okay? Tapi mungkin cerita tu dia membawa satu nilai yang baik kepada kita. Mungkin cerita tu betul sungguh, saya tak tahu. Tapi di sudut fiqahnya begitulah. Kalau buah jumpa di air yang mengalir pula, boleh makan. Baik. Okey. Kita dah ingat cerita tu. Kita jumpa, kita pergi belaga apa, kita pergi jumpa pakcik mana kata kena menikah dengan anak aku juga. Saya dulu dekat Kulim, saya balik sekolah baru ni lama dah, 3-4 tahun lepas. Anak pun tak ada lagi, 6 tahun lepas saya pergi makan di Kulim tu.
Kat ada satu kedai atas bukit tu, dekat Petron, nama apa tempat tu, kat Astaka Kulim tu. Kedai tu, apa nama kedai tu tau. Lepas kat tengah hari lah balik sekolah singgah makan sat, ada appointment. Betul bila saya nak balik, betul saya dapat panggilan mak kepada kawan saya meninggal dunia. Dia dah nazak teruk dah di hospital Bala Batas. Jadi saya pun banyak-banyak pendarah kereta keluar parking, saya keluar lah, saya unduk belagar kereta belakang. Kereta tu tengah parking. Kereta tu pula Jaguar tuan-tuan. Allah, kita kacau. Lepas tu saya baru kerja, saya baru beli kereta masa 2 bulan. Kereta saya sampai sekarang ada bekas belakang tu. Dan kereta dia bercalak jugalah. Kena dekat dia punya tempat bau minyak tu. Nak buat lagu mana takkan nak lari kan. Tapi memang kamera apa tak ada tuan-tuan dalam bangunan tu. Tak ada siapa ni. Macam mana saya nak buat ni? Nak bayar pun mahal. Tunggu juga tawakal, saya tunggu juga. Lama tuan-tuan. Tunggu lama. Setengah jam lebih mau. Keluar mai seorang turun daripada mana tak tahu, Cina. Dia memang dia tengok kereta dia sengah, dia kata saya bang tu lah. I punya salah lah kan. Lepas tu dia kata dia kata macam mana? Kereta you teruk lah. Kata teruk juga lah, tapi I yang salah, I langgar. Pasal I nak tak nampak. Lepas tu alam bukan alam, sensor pun bila dah belakang baru dia bunyi. Dengar dia titit. Nah, yang awal dia tak mau bunyi pasal laju sangat kot kan. Tapi yang saya seronok bila dia kata you tunggu ke? Dia kata kat saya, you tunggu ke? I tunggu lah. Sudah berapa lama you tunggu? Kita berbab sejam kan. Sejam. Dia sengak lama. You tunggu lah dia kata. Tak apalah. Dia tak kata halal Dia tak apa. Dia kata. Lepas tu saya pun start kata balik terus takut dia tukar fikiran kan. Pernah tu ya. Tapi mungkin dia mungkin dia rasa macam ni kot kita tunggu juga kan. Takkan Cina tu kata kat saya, you kena menikah dengan anak I. Buta, pekak, bisu. Wah sudah kita macam cerita baru ni. Macam cerita aku baca, kita pun nikah sungguh. Nikah buta, pekak sungguh. Tu kena hati-hati jugalah kan. Tapi Cina tu pun dia tunggu. Yalah. Cina yang jahat ada, Cina yang baik ada kan. Biasalah tu. Sikit lagi tuan-tuan. Okey, boleh. Saya tak ada kuliah di Penang. Tuan-tuan tahu kuliah kan. Jadi bila jadi saya di Kedah adalah dua tempat je, sini dengan KTC. Jadi boleh main sekali penderah sungguh-sungguh lah kan. Baik. Tapi nak derah sangat pun tak boleh. Pasal esok pagi ada program awal. Saya tak boleh nak lajak sangat. Baik, sambung teruslah. Maka tuan-tuan, saya ringkas cerita ni. Akhirnya dia kahwinlah juga dengan dia kena kahwin juga dengan Lia. Dia kena kahwin dengan Lia juga. Bapak Pak Angah kata kahwin dengan Lia juga sat. Lepas tu hang kerja aku 7 tahun baru boleh kahwin dengan Rahil. Maka dia dapat dua-dua. Kalau kita tak boleh kan, kena mati salah seorang baru boleh. Orang dah saling tikam kan. Kita boleh. Tapi kena mati kakak dulu ataupun mati adik dulu baru boleh. Okey, macam kes ni syariat zaman depa boleh. Kakak dengan adik ambil sekali. Maka dia kahwin dengan Lia dulu, lepas tu kahwin dengan Rahil. Baik. Okey, baik. Kemudian Pak Ngah dia nama Laban. Pak Ngah dia setiap seorang anak ni Lia, sebab contoh bagi dapat faham. Ni Lia, ni apa seorang ni tuan? Rahil lah, terima kasih tuan-tuan dengar maksudnya. Dekat Lia dia bagi seorang hamba perempuan, dekat Rahil dia bagi seorang hamba perempuan. Clear dah? Baik. Hamba perempuan Lia nama Zulfa. Hamba perempuan Rahil nama Balha. Okey. Nama ni tak penting tapi kena sebut juga bagi agar kita tak keliru lagi. Pasal ni sebut mak Bani Israel ni lagi ni. Okey, baik. Allah mengurniakan melalui jalan Lia itu anak daripada Nabi Yaqub yang bernama Rubail, Syamun, Levi dengan Yahuza. Ni daripada Lia ni. Rubail, Syamun, Levi, Yahuza. Semua Israel ada berapa orang? 12 orang kan. Okey, 4 orang daripada Lia seorang. Hak kakak ni. Tua-tua dia pun ni 4 orang. Dalam dia tak mau tu 4 orang. Baik. Astagfirullahalazim. Tapi 4 orang jugalah. Salah saya cakap tuan-tuan. Minta maaf, tarik balik. Astagfirullahalazim. Baik. Ini menjadikan Rahil rasa tak puas hati. Rahil rasa cemburu. Kakak dia hak tua boleh bagi 4 orang. Saya hak muda hak lagi segak ni macam mana? Apa jadi tuan-tuan? Rahil menghibahkan hambanya kepada Yaqub. Kan dia ada Balha, hamba dia. Dia kata kat Balha, halal tuan-tuan ni halal. Suami pemilik kepada hamba adalah halal. Quran boleh sebut boleh kan? Tuan-tuan tahu kan betul kan halal kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aydihim. Quran sebut.
Menjaga kemaluan melainkan kepada isteri dan hamba. Jadi isteri halal, hamba juga halal. Jadi Rahil ni ambil hamba dia Balha, dia hadiah kat suami dia. Buatlah apa nak buat dengan suami aku pun. Tu yang kata-kata bagus metara tu. Kalau zaman Facebook tak tahu ni nak jadi guna. Maka tuan-tuan, bila jadi lagu tu, Nabi Yaqub pun mencampuri Balha sehingga hamil, lalu lahirlah Dan. Dia ada jadi dapat awal 5 orang lah, Ruwaibil, Syam'un, Yahuza, Levi, Dan. Baik. Kemudian dapat lagi Balha dapat Naftali. Kemudian Lia tak puas hati. Hang mana haji, hang ada permisi banan. Lia pun bawa keluar dia punya hamba tadi yang nama apa? Zulfa. Kata Zulfa, hang pergi kat lelaki aku. Dia bahas metara tu tuan-tuan. Pergi kat lelaki aku, buatlah apa pun halal. Maka daripada Zulfa tadi ni dapat anak nama Jad dan Asir. Dapat pula Jad, Asir. Lepas tu pula Lia beranak pula dalam celah-celah tu. Keluar seorang lagi anak nama Yashakhir. Kemudian keluar lagi seorang anak bernama Zabalun. Semua yang nama saya sebut kat tuan-tuan ni, itulah Bani Israel. Hak awal. Yang 12 orang Bani Israel tu yang ni lah. Betul, saya kena cerita juga. Kemudian Rahil tak dapat lagi dia tuan-tuan. Rahil tak dapat lagi tadi kan. Akhirnya Rahil pun berdoa kepada Allah agar dia dapat juga anak daripada jalan rahim dia, daripada suami dia ini. Allah memperkenankan doa Rahil. Rahil pun Rahil pun melahirkanlah seorang anak yang agung, mulia dan tampan, dan diberikannya lah nama apa tuan-tuan? Agak-agak Yusuf, Nabi Yusuf. Rahil ni mak Nabi Yusuf. Jadi walaupun lambat tapi dia dapat yang the most quality lah. Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi 4 minit 56 saat. Kemudian Nabi selepas dapat anak ni, jadi tuan-tuan tahulah, anak Bani Israel itu ada 12 orang. Ruwaibil, Yahuza, Yashakhir, Levi, Jad, Dan, Naftali, Zabalun, Yusuf, semua 12 orang tu ada. Itu yang Nabi Yusuf bila dia mimpi, dia kata kat Nabi Yaqub ayah dia kan, ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaban. Ayah, saya mimpi melihat 11 bintang, merujuk kepada abang-abang dia lah, termasuk dengan dia, jadi 12 lah semua. Baik. Ringkas cerita, Nabi Yaqub pun bila dah nikah dapat anak-anak semua ni, dia pun minta izin pak menekan dia, Pak Ngah Laban ni minta nak balik kampung, nak balik tunjuk kat mak ayah dia lah, anak cucu dia semua ni. Laban pun melepaskan kepergian mereka. Baik. Maka Nabi Yaqub pun balik. Nabi Yaqub pun balik. Cuma on the way dia nak balik, dia ada masalah. Sebab apa? Sebab dia teringat abang dia duk geram kat dia tak habis lagi. Dan memang dalam riwayat sebut abang dia Al-Aish tak habis lagi dendam. Kawan ni anak ada 12 orang lah. Hak ni dendam tak habis lagi. Orang putih ni pun. Baik. Pada saat mendekati daerah As-Sa'ir, Yaqub disambut oleh para malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepadanya. Selanjutnya Yaqub mengirimkan utusan kepada abangnya Al-Aish, agar utusan itu menyampaikan misi yang dibawanya kepada Al-Aish secara lemah lembut dan penuh kerendahan hati. Maksudnya sebelum dia sampai ke kampung, dia hantar dia punya, serta dia macam ni lah kot tuan-tuan. Mungkin Nabi Yaqub dah ada anak-anak ramai, dia pun dah ada keturunan, dia pun dah ada harta benda. Macam itulah, jadi dia ringkaskan. Dia pun nak balik. Bila dia nak balik, dia dah jadi satu majikan lah. Jadi dia ada pekerja, dia ada seorang utusan yang kata, hampi dulu ke depan, marshal ni hampi depan dulu, cari abang aku. Han cakap elok kat dia, kata aku balik ni bukan nak perang. Aku balik abang ramai ni semua ni keturunan aku, anak cucu aku, anak-anak aku, bini aku dan juga pekerja-pekerja aku. Mai nak balik kampung balik. Nak main berdamai elok. Ke kandar Al-Aish kan. Al-Aish kata, mana boleh pergi kandar? Belum boleh pergi kandar kan. Minta elok. Utusan ni pun pi. Bila dia pi, dia patah balik mai kat Nabi Yaqub, kata tak boleh jadi bos. Pasal apa? Al-Aish tahu bos nak balik, dia dah ready 400 orang bala tentera. Dia dendam sungguh ni. Dia dendam. Kes yang tu kes scam dia tu dia dendam sungguh.
Mendengar berita itu, Nabi Yaqub berasa khawatir. Maka dia berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada kejahatan saudaranya itu. Dia pun menyediakan dalam ni panjang ni tuan. Tapi nak abang kata banyaklah binatang, kambing dan sebagainya ni untuk abang dia tu nak bagi. Bukan rasuah, hadiah agar dapat melembutkan hati dia. Dia sediakan semua hadiah ni. Dia kata kepada pembantu dia, pergi dulu bawa hadiah ni, nak bagi tenteramkan hati abang aku. Baik. Ni Nabi Yaqub menghadiahkan semuanya kepada Al-Aisyu. Baik. Dan Nabi Yaqub akan datang menyusul setelah kami. Sudah berkita kat pegawai dia, pergi jumpa Al-Aish, abang saya bawa semua hadiah ni abang, sagi adik saya sampai. Hadiah ni sebagai tanda bukan nak main bergaduh, nak main berdamai. Kemudian masa Nabi Yaqub on the way tu, kan Nabi Yaqub belakang. Ketika dalam perjalanan tersebut, pada waktu fajar hari kedua tiba, datanglah malaikat dalam bentuk di hadapannya dalam wujud seorang lelaki. Yaqub menduga dia ialah manusia biasa. Dia memandang dengan tajam terhadap lelaki itu, malaikat itu. Dan orang itu pun memandangnya tajam ke arah kakinya. Pada bahagian paha Nabi Yaqub, hingga akhirnya paha Nabi Yaqub kelihatan pincang kerana renungan malaikat tersebut, kata macam itu. Malaikat itu bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Jawabnya, "Yaqub." Malaikat itu berkata, "Setelah hari ini kamu tidak akan dipanggil Yaqub lagi, kecuali dengan nama kamu sebagai Israel." Lalu Nabi Yaqub bertanya, "Siapakah pula kamu ini? Dan siapakah pula nama kamu?" Lalu malaikat itu tiba-tiba menghilang dan pergi meninggalkannya. Tapi ini riwayat Israiliyat. Tapi para Nabi boleh tengok malaikat tak? Boleh. Nabi Muhammad SAW pernah tengok malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk rupa yang asli. Dalam bentuk rupa sahabat banyak kali lah. Dan sahabat juga pernah tengok malaikat Jibril dalam bentuk rupa manusia. Dalam hadis yang sangat panjang dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari itu yang diriwayatkan hadis Islam Iman Ihsan itu. Malaikat Jibril kalau mai dia suka menyerupa wajah apa nama ni? Apa Al-Kalbi? Murad Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Bila malaikat Jibril main, malaikat Jibril akan pilih muka itu. Sebab Dihyah ni sahabat yang handsome. Ada riwayat mengatakan pernah sahabat tengok malaikat Jibril depan-depan dengan rupa yang betul. Tapi riwayat itu satunya diragukan, satunya dia lemah yang kuat. Itu sahabat itu ialah Abdullah bin Abbas. Saya pernah cerita riwayat ni, tapi bila saya masa tu lama dah. Bila saya dah main usia sekarang, saya ada kelebihan, bukanlah kelebihan, bila saya ada kemampuan untuk takhrij balik, okey, dia lemah sikit lah. Dulu saya cerita tak ada ilmu, main cerita ya kan. Kalau saya main tua sikit baru sini. Ada 2 riwayat yang saya jumpa. Satunya jalan daripada Musnad Ahmad. Abdullah bin Abbas duduk dengan Abbas, bapak dia. Abbas kan bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas kecil lagi dengan Rasulullah. Abdullah ni masa ni dia kecil, dia tak tahu duduk paling kot lain. Maka Al-Abbas berkata kat Rasulullah. Al-Abbas tanya anak dia, "Kenapa yang hang duduk tak diam ni kan?" Maka Abdullah kata, "Saya nampak seorang lelaki duduk bisik sebelah Rasulullah." Al-Abbas tak nampak. Bila diadukan benda tu kepada Rasulullah, Rasulullah kata itu adalah Jibril. Yang menyebabkan aku sibuk daripada memandang hampa, aku duduk balik layan dia. Itu satu tu dalam Musnad Ahmad. Satu lagi yang Tabarani, riwayat Tabarani itu yang kritikan banyak kepada yang riwayat itulah. Itu bila mana satu ketika Al-Abbas hantar Abdullah ni pergi rumah Rasulullah untuk buat satu benda. Bila Al-Abbas sampai, dia nampak sesuatu. Lepas tu dia balik rumah, dia tak cakap dengan orang. Dia tak cakap langsung dengan orang. Sampai Al-Abbas susah hati pergi berkata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa anak saya pergi rumah Rasulullah tadi buat sekian-sekian benda, tapi bila balik dia takut, jadi cemas, tak cakap dengan orang apa-apa." Nabi pun panggil Al-Abbas, panggil Abdullah. Tanya dah, "Hang nampak ke tadi?" Allah pun hangguk. Nampak. Maka Nabi kata kepada Al-Abbas, "Anakmu ini telah melihat Jibril pada rupanya yang asli. Maka dia ini tidak akan mati melainkan dia buta, dan dia juga akan dikurniakan ilmu yang sangat banyak." Jadi dalam riwayat itu memanglah Ibnu Abbas itu memang pandai. Ibnu Abbas memang pandai betul-betul. Abdullah bin Abbas ni ulama besar dalam kalangan sahabat. Daripada Al-Abbas turun sampai kepada mazhab Syafi'i kita lah. Qaul kita ni banyak daripada Al-Abbas, Ibnu Abbas. Tetapi tentang buta tu riwayat tu diragukan. Riwayat tu ada kritikan.
Ada riwayat yang mengatakan Ibn Abbas memang masa dia tua dia buta sebelah. Bila dia buta sebelah dia susah hati sampai dia kuih kering. Lepas tu dia buta dua-dua. Bila dia buta dua-dua dia seronok. Jadi dia tembus balik. Maksudnya dia bukan sedih pasal buta. Dia sedih pasal kalau buta ni sebelah takut jadi fitnah. So bila buta dua-dua okey lah. Tapi riwayat itu masih dia kritikkan lah, dibincang lah jalan sana. Serta sini jadi sangat panjang. So saya nak beritahu riwayat itu kita kata fihi qal. Dalam riwayat itu ada perbincangan yang panjang. Dan dalam Quran juga ada seorang lelaki pernah dikatakan pernah tengok malaikat. Tapi Quran tak sebut tengok malaikat ke bukan. Cuma dalam tafsir sebab apa? Siapa lelaki tu? As-Samiri, Musa bin Zafar. Bila mana dia mampu buat lembu yang boleh bercakap tu, lembu beramah tu, Nabi Musa tanya dia, hang ni apa kes Samiri? Dia kata apa? Basar tu lima lam yabsuru, kan? Aku tengok benda yang depa tak tengok. Dia dalam tafsir kata yang dia tengok tu adalah cebisan malaikat. Ada kata kilasan malaikat. Ada kata sayap malaikat Jibril. Allah Taala alam. Quran tak sebut apa. Cuma tapi dia sebut kata aku pernah tengok, aku dapat satu benda, aku tengok yang depa semua tak ada tengok. Bila benda tu berlaku, masa nak lintah Laut Merah tu, semua Bani Israel duk lintah Laut Merah tu, masa itulah dia beralih, dia nampak. Itu yang dia kata kat Nabi Musa, aku nampak sesuatu. Itu yang dalam tafsir kita kemungkinan itu malaikat. Allah Taala alam. Tapi kalau para sahabat melihat malaikat di dalam rupa manusia, banyak kes lah, banyaklah. Dalam perang Badar berapa banyak kes. Yang dia melihat malaikat turun dengan serban kuning, membantu mereka dalam perang Badar. Banyak hadis, Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak. Itu tak mustahil. Bahkan di Gaza sekarang pun ada orang klaim. Bukan orang klaim, ada orang kata dia melihat tentera-tentera yang tak dikenali yang menolong kita. Tak mustahil boleh berlaku. Tentera Allah ramai. Tentera Allah sangat ramai, sangat banyak. Kalau Allah tak hantar malaikat, Allah boleh hantar semut dia. Allah boleh hantar anai-anai. Allah boleh buat macam-macam. Itu mereka Israel bukan sedang bertempur dengan Palestin. Israel sedang bertempur dengan tentera Allah. Jadi infanteri tentera Allah begitu banyak. Unit udara, unit laut, unit dasar laut, unit dalam tanah, unit angin, unit luar bumi. Name it. Kita doa pada Allah, Allah pasti akan datangkan kemenangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan itu sangat dekat. Wallahi, tunggulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin ilmal malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.